Pertama, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni ulama hebat, ulama salafus salih. Dia kata dalam tafsir ayat ni, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka itu imam-imam, pemimpin, pembimbing setelah mereka sabar. Kata Sufyan, lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'usa. Ini bahasa Arab sedap. Lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'usa. Setelah mereka mengambil kepala segala urusan. Apa dia kepala dia? Sabar, sabar, sabar. Sabar ni kepala dalam hidup. Maka mereka layak kami jadikan kepala masyarakat. Kita nak jadi kepala masyarakat, nak kita kena ambil kepala urusan kita, as-sabru. Oh, tinggi darjat sabar ni. Naam, siapa kata tak sabar? Yang kedua, at-tariq ila Allah Ta'ala khalin min ahli syak. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang syak dan orang yang mengikut syahwat. Tak ada. Orang yang nak pergi ke jalan Allah, siapa dia? Yakin, sabar. Ini orangnya. Dia yakin tu lawan syak. Sabar lawan dia syahwat. Kan kita cari dah 3 jenis sabar tadi. Sabar nak lakukan ketaatan, kena lawan syahwat dulu. Syahwat nak tidur, kita solat. Yang beratnya sabar meninggalkan maksiat. Allahu Akbar. Maksiat ni mari dari mana? Mari daripada syahwat. Syahwat nafsu, syahwat macam-macam syahwat. Gila ke harta, gila seks, gila macam-macam gila. Bagaimana kata Arab, al-jununu funun. Para pencatat tulis sikit kata-kata ni. Al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Ada orang gila ke kereta, ada orang gila ke beg, ada gila kasut, ada gila selipar, gila orang, macam-macam gila ada. Dia panggil al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Ada gila-gila. Gila-gila ni bukan gila, nak kata apa? Tapi dia tidak gila, tapi dia gila, nak kata apa? Hai, kuat falsafah hari ni tak? Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut waja'alna minhum a'immatan. Waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di kalangan Bani Israel itu imam. Fihi, dalam ayat Quran ni, nalu hadhihi darajah al-aliyah. Mereka nak mencapai tahap yang tinggi ni dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, sabar. Sabar apa? Sabar at-ta'allum wa at-ta'lim. Belajar dan mengajar. Letak nombor 1. Yang kedua, mereka sabar menjalankan tugas dakwah kepada Allah. Ajak orang beriman kepada Allah. Yang ketiga, azza fi sabil. Sabar ketika orang khianat kepada kita. Biasa dah, pejuang Islam ni dia akan disakiti. Yang keempat, sabar daripada melakukan maksiat. Yang kelima, sabar daripada terjebak dengan syahwat. Berapa kita? 4. 5 dah. Yang keenam, wa wasalu fil iman bi ayatillah. Maka setelah mereka lalu proses kesabaran itu, mereka sampai ke darjah yakin. Allahu Akbar. Tinggi. Apa makna yakin? Tengok, belajar. Yakin ni dia punya definisi. Wahwa al-ilmu tam al-mujibu lil amal. Kita kena ada ilmu yang mantap, kemudian kita beramal, naik darjat dia kepada yakin. Sebab apa jadi yakin? Yang pertama, mereka belajar ilmu yang benar. Kemudian apa-apa yang dia ada di hadapan kita tu, masalah-masalah yang menunjukkan kepada keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan kita belajar, kita tadabbur ini,
daripada sabar belajar, darjat yakin masuk dalam hati. Dua sifat ni tak boleh lari. Barulah cukup kriteria. Kriteria apa? Kriteria nak jadi pemimpin. Kalau tak sabar tu lah, tak ada prinsip orang panggil. Yang jadi lompat sana, lompat sini tu. Sebab apa? Sebab tidak sabar. Yang keempat, ayat yang sama lagi, wa ja'alna minhum a'immatan. Ayat ini menunjukkan fadilatus sabri. Fadilat sabar tu'khadhu minal jaza'i alaihi. Balasan orang sabar diberi kekuasaan. Dalilnya, perjuangan ni dia tidak pendek. Ada kalanya lama, ada kalanya sekejap. Begitulah suasana dan keadaan. Allahu Akbar. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahawa sifat sabar itu disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Bis sabri tutrakus syahwat. Dengan sabar kita boleh tolak segala keinginan nafsu dan perangai-perangai yang jahat. Wa bil yaqin tudfa'us syukuk wasyubhat. Dengan yakin kita menolak sebarang keraguan tentang Islam. Hari ini kita yakin ke tak yakin? Kalau kerajaan kita mengisytiharkan nak laksanakan undang-undang hudud, tuan-tuan sokong ke tak sokong? Tak apa masa lagi. Kena didik rakyat dulu. Kena ni banyak, orang kata banyak songe. Banyak songe ni mana banyak kita cari jalan-jalan untuk tidak melakukannya. Sebab tak yakin dengan undang-undang Allah. Saya tak yakin dengan undang-undang Allah, tak yakin dengan pentadbiran. Yang penting buat dulu, kita tengok. Belum buat lagi sudah mengaku kalah ni, kenapa? Mana kita kena ada dua. Sabar meninggalkan syahwat, yakin meninggalkan syubhat. Yang keenam, al-imanu mabniyun ala ruknaini. Iman kita ni dibina di atas dua rukun. Dibina di atas dua rukun, iaitulah yakin dan sabar. Hak rukun iman 6 perkara itu serta lain. Ya ni, dari sudut amali kita bina di atas dua rukun. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Dengan kita yakin, kita pun tahulah hakikat al-amru wan nahyi was thawab wal iqab. Setelah kita yakin bahawa buat ini boleh pahala, tak buat ini berdosa, larang suruh buat benda baik, larang benda mungkar, yakin. Kemudian bila nak laksanakan apa yang kita faham, perlu pada kesabaran. Ulama kata bil yaqini ya'lamu haqiqatal amri wa bis sabri yunaffizu ma umira bihi. Bahasa Arab menarik. Dengan yakin kita boleh tahu apa yang diperintah oleh Allah dan dilarang. Dengan sabar kita boleh laksanakan perintah tersebut. Yang lain tahu dengan laksana, ramai orang tahu je. Oh, tahu belaka, cakap dia, tahu dah. Daripada budak lagi duk dengar khutbah jemaah ustaz cakap haram, riba haram, rasuah. Sudah bila sambil-sambil haram, duit Allah kat bawah meja. Apa benda ni? Sebab yakin tu lemah. Yang ketujuh, Allah Ta'ala jadikan orang yang layak memimpin, iaitulah orang yang sabar dan yakin. Orang yang sabar dan yakin. Kerana agama semuanya ilmu bil haqqi wa amalun bihi. Agama ni benda amali. Nak amalkan dalam agama, sabar kena ada. Maka nak jadi pemimpin, kena sabar. Ayat ni kita main dua perkara ni. Sabar, yakin. Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Yang ke-8, al-ilmu bil matlub. Kita nak cari satu ilmu yang kita nak itu, dan cara nak dapat ilmu juga mesti dengan sabar. Berapa hari dah belajar? Berapa hari dah belajar? Baru setahun. Habis nak lari dah. Kenapa? Tak sabar. Tak mungkin. Orang lain sabar dalam menuntut ilmu bukan senang.
Pergi tanyalah syekh-syekh yang sudah jadi alim ulama. Masa mu belajar dulu macam mana? Relax ya. Timur ilmu dia panggil ilmu laduni je. Kan? Tunggu apa dia panggil pelik-pelik datang. Nah. Mari dalam mimpi syekh ni aja pandai selalu. Lah. Sabar dulu. Ini mudah-mudah kita gini. Dia panggil gila kepada ilmu laduni. Min ladunna ilma. Sebab apa ilmu laduni? Tak payah belajar. Duduk depan tok guru yang kita lantik dia sebagai mursyid, sebagai alim murabbi ni, kabir ni, tasbih dia apa bergayu tekak ni, duduk depan dia sekejap, dia tiup-tiup, awak sudah naik ilmu laduni. Tak payah belajar. Tuhan buka kepada kamu. Ini mana ada? Nabi-nabi duk ajar, duk didik sahabat-sahabat. Tiba-tiba kita mari ilmu laduni, tak payah mengaji. Allahu Akbar. Ni berat. Jadi kata di ulama, ilmu itu tidak dapat dicapai kecuali dengan sabar ma'al iradatil jazimah. Al-jazimah, apa ni? Iradah jazim, maknanya suatu semangat yang jitu. Kalau main lemah-lemah, tak akan dapat ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang nak masuk lorong ilmu ni, kita kena letak dalam kepala kita ilmu sabar dulu. Ilmu sabar. Kalau tidak lari. Lari. Berapa dah kita? Yang ke-9. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Tukar ayat. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka. Rabbaka itu Tuhanmu. Macam Allah cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tafsir, dia cakap dengan Nabi tapi al-muradu ummatah. Maksud dia kepada umat. Umat Muhammad. Allah SWT akan putuskan di antara kamu pada hari kiamat apa yang kamu selisih atas dunia dulu. Kita kata kita betul, dia kata dia betul. Tak nak buat apa. Dia masalahnya payah tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala letak betul salah ni, dia ada neraca timbangan. Neraca timbangan. Timbangan dia bagi kita umat Muhammad SAW, ada Quran, ada hadis. Ada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan penafsir sunnah yang paling layak, yang pertama sekali, sahabat. Lepas pada zaman Nabi, sahabat. Kemudian mari ulama tabi'in. Kemudian datanglah imam-imam yang besar, imam 4. Dia bukan imam 4 sebenarnya, ada 13 imam yang mu'tabar dalam dunia Islam ini. Tuan-tuan belajar kitab saya, kitab yang kita ajar, nama dia Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Ada 13 imam mujtahidun, tapi yang ada pengikutnya 4 orang. Alhamdulillah. Kita ikut Imam Syafi'i pada atas kertasnya, tapi dari sudut amali, banyak amalan, banyak pegangan, banyak akhlak yang dibawa oleh Syafi'i kita tak ambil. Fiqh kita ambil Syafi'i. Itu pun bukan semua juga. Banyak juga pandangan Imam Syafi'i yang tidak diambil. Dia kata kita tidak ta'assub. Sedap. Waktu tak nak ambil mazhab Imam Syafi'i, tak ta'assub. Sewaktu kita bagi pandangan mazhab lain, tak boleh kita Syafi'i. Dah kalau Syafi'i ambil semua. Sebab Syafi'i itu lengkap. Siapa dia kata? Imam Syafi'i tidak ada akidah. Siapa cakap? Imam Syafi'i tak mengajar akhlak. Siapa kata? Imam Syafi'i mengajar fiqh saja. Ambil. Sebab itulah bagi anak suka kita tubuhkan, dia panggil madrasah Imam Syafi'i. Bukan madrasah nama sekolah, itu senang ya. Saya buat asrama untuk pelajar di pondok ni 4 tingkat. Saya namakan sakan asrama Imam Syafi'i. Dia kata kenapa buat nama imam besar? Biar budak-budak alam ni terfikir kepada ketokohan Imam Syafi'i, dia pun semangat nak ngaji. Buat sebuah lagi bangunan, kita namakan dia asrama Imam Nawawi. Kenapa? Nawawi ini tokoh yang menghimpun di antara hadis dengan fiqh. Kalau nak cari bab hadis pun jumpa dengan dia. Kalau cari dalam bab fiqh, Imam Nawawi juga. Kita kata ini tokoh. Biar pelajar-pelajar kita ni, siapa Nawawi, siapa Syafi'i, kita ni tahu siapa yang nama dia pun tak tahu. Kan? Nama dia pun tak tahu. Apa nama Imam Syafi'i? Syafi'i lah. Siapa dia cakap engkau nama Syafi'i lah. Apa nama Imam Nawawi? Nawawi lah. Mana ada? Nawawi tak ambil daripada kampung dia, Nawa di Syria. Nama dia lain. Banyak juga kita perbincangan kita ni kan. Maka khitab kepada Nabi tapi tujuannya kepada ummah,
Untuk apa? Menjauhkan diri daripada ikhtilaf. Segala benda yang boleh bawa ikhtilaf, boleh membawa kepada kerusakan hati, menggoreskan perhubungan, jauhkan diri. Jauhkan diri. Jangan timbul polemik dalam masyarakat. Habis kita kena ikut semua orang buat. Tak, kita ada prinsip. Kita ilmu yang kita belajar macam ni. Ilmu orang lain belajar macam ni. Kita tengoklah mana-mana yang betul, kita kata boleh je. Benda ni ada khilaf. Mana-mana yang tak tepat, kita boleh nasihat. Tengok yang ke-10 yang terakhir. Fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan putuskan di akhirat esok di antara golongan-golongan yang berbeza pandangan. Islam dengan kafir. Kata ulama, la wifaqa bainal mu'minina wal kafirin. Tidak ada pertemuan di antara kafir dengan orang mukmin. Tak ada. Jadi kalau ada orang nak mendekatkan Kristian dengan Islam, kita kata tak mungkin. Agama dia sudah dimansuhkan. Lebih lagi Kristian yang telah merubah perjalanan agama dia. Macam mana kita mau takrib? Nak dekatkan Islam dengan Yahudi pun tak mungkin. Bahkan kata ulama, fa innahu arada an yaruddal labana fi dhara. Islam dengan Yahudi nak jadi satu, Islam dengan Nasara jadi satu, tak mungkin. Sebagaimana tak mungkinnya kita nak kembalikan susu ke dalam labu susu. Setelah kita perah keluar, masuk balik, tak mungkin. Fakullu kafirin mahmakana. Orang kafir apa saja pun, maka mereka itu kafir lah dia. Siapa kata di para ulama di sini, perbezaan di sini tidak termasuk dalam perbezaan di kalangan mazhab. Ni ada orang tanya, dia kata kenapa ada mazhab dalam Islam ni? Macam Protestan, Ortodok, dalam Yahudi, dalam Nasara. Kita kata bukan. Islam ni satu je, Quran hadis. Cuma berbeza tafsiran di antara ulama itu ijtihad masing-masing. Ada ijtihadnya tepat dengan kehendak Quran, ada ijtihadnya jauh. Maka kita yang belajar ni, alhamdulillah kita tengok pandangan ulama ini, pandangan ulama ni, mana yang lebih tepat. Berdasarkan pada neraca Quran dengan sunnah. Oh, tepat yang ni, kita ambil ni. Celaru ni, celaru. Apa dia celaru? Celaru ni awak ni ajar mazhab tu mazhab ni. Kita ni waktu kita bincang tentang Ahlus Sunnah, kita kata Imam 4 tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada kalanya kita perlu pada pandangan imam lain dalam perkara tertentu. Seperti dalam bab zakat fitrah. Satu Malaysia sudah menerima pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh bayar dengan duit, tak payah makan beras. Jadi alhamdulillah orang dah terima. Waktu nak pergi haji pula, kita ajar kepada para jemaah boleh terima je pandangan yang tak sentuh perempuan tak batal wuduk. Boleh. Harmoni je masyarakat. Tak ada orang pergi mengamuk-ngamuk ke majlis agama. Apa ni ambil zakat dengan duit, tak ambil dengan beras. Ni beras. No. Tak ada orang sibuk-sibuk. Yang sibuknya, ni batu api tengah jalan ni. Duk laga-lagakan orang. Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Ini mazhab lain, ini pandangan lain. Yang kita ajar benda pelik ke orang tu, mazhab mana kau pakai? Tak ada mazhab juga. Jadi kita ni menyalahgunakan. Declare kita lah pengikut Syafi'i tulen. Masalah. Bila kita Nabi kata alaikum bisunnati, kita declare kita lah pengikut Ahlus Sunnah, yang lain tu tidak, Ahlul Punah. Nak tahu sunnah tak sunnah? Awak mari neraca timbangan kita. Neraca timbangan kita, awak kata tu adalah hadis. Tak ada. Ditafsirkan oleh ulama salaf, sahabat, tak ada. Ulama tabi'in tak ada. Imam 4 tak ada. Habis macam mana awak declare awak betul? Ini kita kena sedar. Kata orang nak bercakap tengok kiri kanan. Ni cakap depan kamera kita seorang, sedaplah cakap. Bila tengok kiri kanan ada orang baru kita fikir 10 kali nak keluar kata kenyataan yang pelik-pelik. Jadi itulah sebabnya kita kena banyak mengkaji, banyak belajar, buka minda, buka pandangan, barulah kita nampak Islam ni perlu pada dalil dan juga taklil. Islam ni bukan sempit sangat, mesti dalil. Ada kalanya dalil,
Ada kalanya ta'lil. Ta'lil itu maknanya perlu pada hikmah. Kenapa diharamkan benda ni? Maka ulama menggunakan qiyas. Qiyas kepada dalil yang sudah ada, pasang kepada benda ni. Kalau orang pengedar dadah mari pertikaian kita. Mana dalil dalam Quran hadis kata dadah tak ada? Mana ada sebut dalam Quran dadah? Mana ada? Cuma dia sebut al-khaba'is. Jadi ulama bila mari ya khaba'is, maka ketika itulah ulama ni berijtihad nak masuk pasal ni dengan ayat ni. Ambil ayat arak, ambil ayat mabuk. Ulama ni bukannya main-main, dia nak keluar satu hukum. Bukan senang. Kita macam kita hari ni zaman Covid ni. Ingat mudah kau ulama, berani kau ulama nak bertemu dengan Allah ketika mereka mengeluarkan fatwa membenarkan penjarakan dalam solat. Sedangkan Nabi suruh solat penuh sah, kita kata jarak-jarak. Mari pula hak lain pula, oleh kerana masjid berjarak, jangan pergi masjid. Ini lagi dahsyat. Awak tutup semua sekali pintu masjid. Dalam kaedah Islam kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekarang ni penjarakan boleh. Nak rapat tidak benarkan. Tapi kita boleh solat berjamaah. Habis. Gunalah pendekatan yang ada. Barulah kita harmoni. Ni suka jadi menghasut. Suka etek tu etek ni bawa benda pelik-pelik. Ajaran-ajaran bomoh-bomoh bawa masuk dalam Islam. Declare atas nama Ahlus-Sunnah. Disebut atas nama mazhab Syafi'i. Syafi'i mana mari duk ajar bomoh macam tu. Ini kita kena seimbanglah para pelajar sekalian. Jangan tutup pintu perbincangan, dan agama kita ni berjalan di atas landasan Alkitab was Sunnah, al-ijma' wal qiyas, maka barulah kita harmoni. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan kita 10 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.